Oi, steady set up. Orang itu ada. Ada, rumah ada. Hai, Mak Itu. Ada. Steady. Terima kasih. How are you, bang? Okey, alhamdulillah. Ini dah start dah ni? Dah start dah. Kita bual je, bang. Sekarang ni dah tak payah ikut konsep-konsep TV lagi dah. Betul. Tapi saya pun memang tak tahu macam mana nak mulakan semua. Saya apa tergerak di hati je. Ni antara yang tergerak di hati ni sebenarnya saya nak share dengan abang. Program teleskop, mikroskop, apa benda program tu lah. Saya tengok masa tu program tu. Dengan Suhaimi Sulaiman. Okey. Memang sorry lah kalau saya salah cakap ke, terkasar ke apa. Tapi dia adalah sebahagian daripada sejarah kita. Sejarah saya, sejarah abang, sejarah negara. Memang abang itu semua memang legend lah. Nak cakap apa kan. Tapi orang kata belum malah lah nak guna perkataan klise Mahathir tu, perjuangan belum selesai. Masalah kita orang bukan kata baru berjuang. Katanya dalam perut ibu lagi dah start berjuang kot. Jadi yang kau nak tahu ni macam what actually transpire masa happening tu lah. Masa rancangan teleskop. Nama rancangan tu teleskop. Teleskop. Ya. Itu dalam buku ni ada cerita semua ni ada. Jadi macam mana tadi semua sampai nanti nak cari. Kemudian rambut. Ni isu rambut. Ada ni dalam buku Brother Kita Mesti Terus Hidup. Buku ni kalau nak beli, buat tak ada stok, kena beli online, cuba cari Dubuk Press. Dubuk Press, okey. Kalau tu ni dia punya tu. Kalau Google sure ada punya tu. Kalau Google ada. Nak beli ada. Ya. In fact tadi buku abang tadi yang cetak rompak kepala bapak tu, tadi ada orang share mana nak dapatkan dia online. Juga ini under Dubuk juga ni full. Online aja. Alright, ya. Aja Ais. Zaman sekarang gua ni dah old school pun boleh faham ni. Kau orang muda-muda lagi patut ni. Google aja dapat tu. And then yang pemberontak filem ada apa Rabak Lead. Google Rabak Lead ni. Dia dapat. Rabak Lead. Alright. Apa tadi teleskop tu? Tak, yang teleskop tu dia sampai hari ni meninggalkan kenangan visual yang kuat terhadap pada saya. Saya remaja 80-an. Saya remaja masa abang masih di usia 20-an kot masa Kembara Seniman Jalanan. Direct Kembara umur 31. Oh, okey. Abang kalau boleh kena ke kiri abang sikit lagi because abang dah terkeluar sikit pada frame. Situ. Okey. Kalau sound tak kasih tahu ini tengah nak tinggikan sikit sekejap. Sekejap. Okey. Okey. Ke kiri sikit lagi. Okey. Ke kiri. Kalau tak dia terlari frame pula. No problem. Tahu. So saya nak ceritalah macam mana apakah kesan Nasir Jani tu dalam hidup saya dan generasi saya. Sebenarnya bang, terlebih dahulu sebenarnya abang punya generation paling best punya generation. Siapa yang berusia sekitar 60-an sekarang ni kan, lewat 50-an kepada 60-an.
abang punya generation tu mungkin di Amerika ada post Beatles, ada Led Zeppelin, ada Woodstock, ada Vietnam War, uh, Dylan dan pelbagai-bagai. Jadi sedikit sebanyak saya rasa dia punya influence tu sampai ke negara kita lah, yang membentuk generasi macam abang tu, macam abang, M. Nasir dan kelompok-kelompok time tu lah. So saya tengok generation tu memang best lah. Generation saya boring. Generation yang selepas saya lagi boring. Dia tak ada macam generation abang 80-an tu. Bila kita tengok lagu-lagu dia orang, filem abang semua, dia ada satu semangat lah. Saya tak tahu apa. Tapi saya rumuskan sebagai budak-budak Melayu tinggalkan kampung untuk berhijrah ke bandar dan mengalami kehidupan yang baru. Persaingan-persaingan baru. Jadi pelbagai pemikiran tercetus di dalam pot yang sedemikian rupa. Generasi yang selepas saya pula ialah generasi yang bapa dia dah senang, dah duduk di bandar. Jadi dia orang punya perjuangan saya pun tak tahu apa. Lah, so hasil daripada pemikiran generation abang yang mana saya menjadi remaja pada masa itu, filem abang Kembara Seniman Jalanan, dia left an impression on me. Dia menimbulkan semangat kemelayuan, semangat untuk berjuang dalam hidup di kota raya, untuk ada identiti diri, macam-macam sendirilah. Saya tak tahu abang masa abang buat filem ni abang terfikir pasal benda ni ke tak. Tetapi saya sebagai penonton budak-budak pada masa tu, benda ni semua menimbulkan perasaan pada saya. Okey. Masa filem Kembara kau tengok tu umur kau berapa? Saya 16-17. Dia tahun 80. Filem tu 86 86 ditayangkan. Saya 17. 17. Yang tengah. Everybody go through that. Antara 15 nak ke 19 sebelum memang itu time lah kau apa pun kau nak test apa suap semua masuk situ. Semua apa lancau lah. Betul. Banyak benda yang kau sebut tu tadi yang perlu bagi masa abang ni. Nak jawab. First, bila kau kata yang meninggalkan impression. To understand that, untuk faham tu, abang kena faham yang masa buat Kembara tu, aku buat masa tu umur aku 30-an. 30-an. Tak terfikir impactnya kepada penonton yang macam bayar kau masa tu. Kau tak fikir. M. Nasir, tak tahulah M. Nasir fikir ke, tapi masa tu, abang itu kau ke siapa ke, masa tu kita fikir that kita ada ruang dan ada peluang untuk orang kata test apa yang kita nak, our future. So kalau abang cuba nak bawa benda ni begini bila kita, golongan kita orang ni tak kira pada Singapura ke, Malaysia ke, Sabah, Sarawak ke, Indonesia ke, dia jadi macam masa tu memang sesuai untuk kau buat benda-benda baru lah. Benda-benda baru. Macam kalau di Indonesia, kita tengok masa tu lah Iwan Fals apa semua, slang, God bless. Dia macam satu gerakan yang kalau nak kata mencari, kau sebut tadi, jati diri semua kan. Mungkin benda-benda tu yang kita tak sedar masa kita berkarya. Kita just, kalau tak betul, kita just macam, we got to say something new. Correct. Not just something, no. We got to say something new for the future. Jadi, maknanya, apa yang kita orang buat melalui filem ataupun lagu masa tu, yang tanpa kita sedar rupanya memberi kesan kepada generasi yang sekarang ni yang umur bayang kau. Betul lah, kita orang lagi pada kampung pergi ke bandar. Okey, dah sukses. Macam kau, anak-anak yang Melayu yang lahir selepas mak bapak parent dia sukses story. Maknanya lepas ITM, graduate, kerja, laki bini kerja, dapat anak, membesar. Kau semua membesar zaman Mahathir. 17 tahun, 86. That means you are being fed by Mahathir, and then masa Mahathir tu juga rasanya
Mahathir lah Perdana Menteri yang tiap-tiap malam mesti ada keluar TV lah. Yes. Yeah. Because I go through all five, Prime Minister Tengku Abdul Rahman, masa mereka gua masa tu dah umur 4 tahun lah. Gua ingat lagi lah apa yang terjadi. Gua ingat lagi pakcik gua nak pergi Padang Bandar Hilir tu. Gua ingat lagi, ingat. Tapi kita tak okey. Tengku Abdul Rahman I've gone through. Tun Razak, Sen On, lepas tu Mahathir, lepas tu Pak Lah, lepas tu Najib, lepas tu Mahathir, lepas tu Nasir Jani. Hampir Al-Arkam menjadi PM itu hari. Jadi jangan pandang dan jangan terima ataupun digest ataupun dengar apa yang gua nak cakap ni sebagai seorang karyawan atau orang seni yang entertainer yang daripada umur 30 sampai sekarang ni. Jangan apa yang gua nak cakap ni kena bayangkan juga. Kalau yang gua nak cerita ni, kalau gua ni bukan filmmaker, itu bukan penyanyi, M. Nasir bukan penyanyi, pencipta, whatever, Ramli Sarip, our generation dah kan. Bayangkan juga dalam waktu yang sama tu, generasi kita orang yang dah umur sekarang ni 66, 60 lebih, antara 60 ke 70, juga politician. What happened to them? Apa jadi kepada mereka sekarang? Yang sebaya dengan gua, tapi dia orang tak masuk politik. Dia orang tak masuk muzik. Bidang seni, dia orang masuk politik. So sekarang result dia sekarang ni, siapa yang umur bayar abang, baik M. Nasir ke, siapa ke, Ito ke, Ramli Sarip ke, Iwan Fal ke, Ahmad Albar lagi lah. God bless, dah 70 lebih. So now kita tengok hasil dia lah. So we are checking our report book lah. You get me? And from your perspective, how is our report book? Kalau nak kira kan, mostly yang politician yang jadikan politik sebagai, maknanya dia orang bukan jadi orang senang cerita kan. My contemporary yang sama, politician fail semua. Itu pasal kita jadi hancur sekarang. You know what? Kenapa fail? Sebab kalah dengan duit. Kalah dengan rasuah. Jadi boleh jawab apa yang Abang Itu dah cerita pasal tu. Senang aja, benda tu semua. Kau ada kuasa. Kerajaan masa tu ada kuasa. Zaman Mahathir ada kuasa. Tapi kenapa kau tak ni gunakan kuasa tu? Dan yang masuk generasi itu, katakanlah masa tu kita orang, abang masuk filem, itu masuk muzik umur awal 30-an. 25 kata lah, senang cerita. Yeah. Time tu juga Rahim Tamicik jadi Ketua Menteri Melaka umur 32 tahun. Najib. Semua Najib. Semua contemporary. Tengok dia orang punya report card. Kau nak tanya tentang masalah yang ni kan, senang aja. Semua it goes back to leader. Ikan busuk daripada kepala. Sekarang kepala kita tak betul. Itu yang sekarang boleh menjawab kenapa Nasir Jani rebel. Kenapa sebut fuck dalam teleskop. Kenapa itu rebel. Kenapa yang lain-lain. Ramai lagi. Because the politician, you fuck up the whole fucking system. Sebab mesti ada sebab. Kita jangan cerita benda sedar tak. Mesti ada sebab. Sebab engkau orang semua kalah dengan duit. Sakai, tak pernah dapat duit. Kau perasan tak? Abang selalu, pasal I'm a script writer. So kita study lah sejarah. Kita tengok psikik orang Melayu, milieu masyarakat kita. Kau perasan tak? Untuk jadi Melayu ni, katakanlah kau jadi Melayu yang sukses lah. Successful. Baik jadi PM ke, jadi penyanyi ke apa, successful. Bila tanya sejarah hidup, semua mesti akan ada sebut. Saya pernah jual kuih. Nak tunjuk susah lah tu. Mahathir pernah kata dia jual kuih. Siti Nurhaliza pun ada sebut tau. Dia pernah jual kuih. Jadi bila orang jenis macam ni punya mindset, I'm not talking about Siti Nurhaliza.
Itu I'm talking about politician yang ada mindset macam ni. Oh, saya dulu susah jual kuih, sekarang saya dah sukses. Itu dah sebab salah satu sebab engkau sakai tak kena tengok duit. Itu pasal Cina boleh beli kau. Boleh rasuah kau. Pak kata itu hari tu macam dia tengok pegawai tu datang pakai tai, dia tengok ini kautin lah, jiaro, seafood, masak, kautin. Ya. Okay, I'm talking from experience. Okay, gua cakap ni daripada experience. Tak ada orang boleh deny lah. Pasal experience ni macam semua orang dia boleh cerita macam, oh apa terjadi, masa tu begini, kau boleh bayangkan. Can you smell that thing masa berlaku? Can you feel and smell suasana dalam studio di dalam Bangsa Jalan Liku masa gua sebut park tu? Can you smell the vibe? Tak ada. I feel it. Yeah. The same thing. I grew up with all the prime ministers. I feel it. Yang hancurkan bangsa kita, Mahathir. Tell you the truth. Kau tanya tadi, kenapa masa abang generasi abang? Because sebelum kita creatively orang kata, masa umur 25 semua 30 dah keluar college, masa itulah kita nak start berkarya ke, banner kita, membanner kita punya kerjaya, right? Kerjaya, ya. That is critical masa tu. Tapi masa tu juga lah Mahathir start merintah. 81. Officially 82 lah. Dia start 82 tapi officially 81. Yeah. Officially 81 lah tapi bulan. 81. Ya. Because zaman Mahathir dia tukar tau cara mindset budak-budak Melayu, how penerimaan kita tentang budaya kita, jati diri kita. Pasal Tuan Rahman dia dah buatlah kerja dia setkan apa yang patut, infrastruktur apa semua kan. Tun Razak dia buat bumi hijau. That is sepatutnya lepas tu kau carry on aje lah bumi hijau. Kenapa tiba-tiba Tuan Mahathir naik nak jadi industri? Ini yang jadi semua jadi topsy-turvy tu direct dia expect benda tu. It's not a success story lah, Pak. It's not a success story lah. Because you dah, apa yang bayangkan, zaman Tun Razak lah, bumi hijau. Zaman Tun Razak jugalah kongres ni apa, kebudayaan nasional yang P. Ramlee bagi working paper 2 muka surat. Semua dah disediakan untuk bangsa Melayu. Pertanian, muzik kita, budaya kita. Tapi Mahathir naik, pam. Dan dia gunakan TV untuk pengaruh, tunjuk dia baik. Itu pasal orang Melayu sampai ada yang mendik. Yalah, kau tahu ni ramai juga yang apa nasi dua. Aku tu because mana boleh cetak rompak macam sebelum ni. Kau ada interview ni itu kan. Dia dah cerita dah tentang cetak rompak. Okay, the whole thing is what happened. Tapi dia punya orang kata yang mendasari masalah tu is corruption. Corruption hanya boleh dilakukan dibuat oleh politician. Takkan musician ke karyawan nak buat rasuah. Adalah mungkin dia buat rasuah tapi tak sampai juta-juta lah. Tak sampai lah macam mana buat whoever lah kau tengok dia punya tu lah. My contemporary. Tak mau cerita yang lain. Kau bayang semua fail. Rahim Tamicid fail. Najib fail. Jamudin fail. Anwar Musa fail. Siapa lagi? Kau sebut je lah nama. Yang contemporary dengan kita sama. Wow. Tapi kena fikir kalau gua pula dalam kedudukan dia orang, siapa kau punya bos masa tu? Katakanlah gua tak masuk bidang ni, gua masuk politik. Automatically Mahathir is gua punya bos. Mungkin gua jadi macam dia orang juga. Menari tarian dengan dia juga Tapi gua di luar, bukan politician. Makna gua rasa semua generasi gua ni politician ni semua tahu ada feel tu, tinggal nak lawan tak boleh pasal adalah sebab-sebab mungkin
kepentingan masing-masing, hutang. Pasal dia strategi dia senang aja. Kau bagi orang tu berhutang. Lepas tu, kalau orang tu buat skandal, lagi kau ni. Itu yang Mahathir punya game. Macam skrip filem lah. Itu pasal kau cakap, masa teleskop tu kau fikir balik gitu. Itu satu hari sebelum Raya Cina tahun 94. Kalau pasal pada gua, the whole thing is kan dialog gua yang gua sebut pasal semua dah cerita apa semua. Sampai gua punya part ke ni tanya apa. Gua cakap masalah lepas kita bincang ni masalahnya satu je. Nak apa kan kita rompak ni kan kenapa dia tak rompak berlaku. Sebab rasuah, menteri kita semua rasuah. Itu dah masalah dia. What's the fuck man? Itu dialog gua. Gua bagi penambahan katalah pasukan penakar lah kan lagi itu aja. Betul lah the whole system. Kita orang berkarya, we give you the process. Kau bantu kita, jangan rasuah. Kau buat kita betul-betul, bantu kita. Mana boleh? Kalau tidak engkau buat filem, politician tak boleh pula. Dan jangan lupa politician ni Mahathir, jangan lupa kau ada dekat situ sebab undi rakyat tu. Siapa undi gua? Siapa undi itu? Siapa undi M. Nasir? M. Nasir lagi orang tak boleh undi pasal dia dulu lagi pada Singapura. Siapa undi? Tak ada orang undi lah. Kalau kau suka filem aku, kau tengok. Kalau kau benci filem aku, kau marah aku pasal aku pakai spender. Kau suka, kau akan tengok. Betul. I mean, that's the fact. Who are you lepas tu? Bilang aku ada gaji pula cukup lah masih. Itu macam apa cakap tadi tu. Sakit orang Melayu tu. Kalau nak dah berjaya mesti kita aku dulu susah, dua duit. Jadi sekarang ini aku punya hak lah ni. Jangan ganggu ni aku. Jadi macam tu. Macam mana nak maju? Itu masalah. Masalah kita sekarang ni orang Melayu. Itu aja. Masalah ni bukan masalah yang memerlukan orang kata sampai kau bersunat lagi sekali ke, mengucap 2 kali syahadah lagi sekali ke. Masalahnya kau ubah attitude. Kena pula sekarang lepas ni macam-macam semua benda baru. Kalau masalah cetak rompak tak settle. Inilah masa kau nak settle. Genting boleh tutup sekarang ni. Tak ada orang judi kau bayar apa judi. Tak boleh cetak rompak kau ni. Tak boleh TV ni filem kau ni kerajaan. Dinas. Benda-benda macam ni lah. Itu yang fikir balik tinggal apa terjadi dulu tu masa dia orang ni jadi menteri apa semua. Dan kesan dia dapat sekarang macam dulu isu rambut. Konon moral. Moral isu. Okey. 92 isu tu. Mahathir kata, ini nak jaga moral anak muda. Tok Mat pun, dia zero IQ, zero. Ikut je lah janji benda kan. Betul pesan gua cakap. Okey. Kenapa yang gua lawan gua lawan rambut panjang, isu rambut panjang. Gua pengarah filem. I got nothing to do lah. Yang rambut panjang masa tu Awi, Amy. Mahal pula gua yang nak sibuk. Tapi yang buat gua lawan tu sebab gua malu pada dunia sebab gua ada Menteri Penerangan yang bodoh. Bawa isu rambut. Tak malu ke? Petty. Katakanlah contoh mudah lah. Katakanlah gua member gua satu. Dia film director, penyanyi, member dia satu dunia. Katakanlah itu ke gua jumpa Iwan Fals, masa tu Iwan Fals kata, kenapa menteri? Menteri kau ni, nampak? Itu isu dia. Itu aja. Orang lain tak nak cakap, tak apa. But, apa fikir pula? I have the right. And kalau ordinary Tom, Dick and Harry tiba-tiba sebut fuck dalam live program TV kan, itu satu hal lain lah kan. Ini gua pengarah filem, gua ada sumbangan gua pada negara. Apa hal sebelum gua sebut fuck tu filem gua kepada seniman dan dah tayang pergi festival di London, Manila, Tokyo. Jadi gua fikir kau ni itu ajalah jawapan. Kau tak buat kerja. And to give
orang kata kejutan. Kejutan tu ya, kena buat macam ni. Kau cerita pasal moral. Kau boleh tentu ke moral orang. Sekarang kau tengok. Kalau kata generasi kau masa tu, kerana kita orang rambut panjang nanti, ni kan moral nanti. Sekarang tengok. Semua rambut pendek. Bonek. Iya. Betul. Apa hal? Siapa yang songlap dia? Siapa? Isa pendek. Najib. Syahrizad. Mana? Kau jangan fikir. Ada yang macam dia ni politician yang generasi kita orang ni kan. Sepatut fikir macam tu. Jangan hilang akal. Ni semua banyak hilang akal. Kenapa hilang akal? Pasal ketua yang naik tahun 81. Sebelum naik dah hilang akal. Mahathir. Bila kau ada ketua yang hilang akal, yang lain akan ikut hilang akal. Kenapa abang kata Mahathir sebelum naik dah hilang akal? Apa kejadiannya kau nak pergi tukar time setengah jam ke depan? Dia naik aja. Sepatutnya sekarang ni kita pukul apa sekarang ni? Tolak setengah jam. Tolak setengah jam. Sabah Sarawak yang sudah betul. Itu time kita. Why? Kononnya biar rajin lah apa semua. Rupanya dia nak samakan time dengan Hong Kong untuk stock market. Nampak? Itu pasal Lee Kuan Yew pun setuju. Duit ni pasal. Brunei pun setuju. Tapi apa jadi? Kes kaji balik. 83 kes Bank Bumi Hong Kong. Jalil Ibrahim sampai dibunuh. Siap kita buat lagu, itu buat lagu, gua buat video klip untuk tu masa reformasi. Balada Jalil Ibrahim. Pegawai ni Bank Bumi yang pergi siasat kes tu kat Hong Kong kena bunuh. Ada lagu tu. Siapa yang reformis semua tahu. Mesti ada belilah kaset. Masa tu kaset lah. Masa reformasi 98. Sekarang semua it's just a matter of checking the report book. Itu report card. Itu je. Ini apa, macam hari tu macam apa tengok sebelum ni yang itu punya tu kan. To me he's telling from his heart. Jadi tak payahlah kau netizen ni nak tak payah. Kau mungkin belum sunat lagi lah masa kita orang ni. So, duk ontok-ontok, baca, dengar dan fikir masa depan. Apa nak buat? Based on sejarah. Yes. Itu orang akan pergi. Engkau orang yang tinggal. Tengok. Piramli pergi. Kita tinggal. Bila kerajaan tak jaga, tak buat betul-betul. Apa jadi? Kita orang kena dah kita terlambat. Duit tu semua dah hilang. Duit yang sepatutnya bangsa Melayu. Malah cakap lah. Kadang cakap baca. Tengok balik kembara tu. Dialog M. Nasir dekat tu. Yang cipta lagu Melayu, yang nulis lirik Melayu, yang buat semua Melayu. Yang beli Melayu, yang beli Melayu. Yang untuk beralas lagi tu. Sekarang tak boleh dah. Semua dah proof. Yang jadi jahanam industri ni is Lanun. Lanun tu, Pak kata apa itu hari tu. Orang Melayu tak reti buat parat lah. Tu siapa? Ya. Kena honest. Kena honest. Sekarang ni even the Chinese pun you cannot be macam racial. No. I'm not giving a racial statement or try to evoke a racial no. Sentiment. I'm telling the truth. And lucky juga engkau censor juga nama-nama pasal kau tahulah nama-nama yang itu sebut dari itu. Kau tahu. Memang betul. Terus apa jadi pada dia orang sekarang? Kau malah nak sebut nama tu. Tapi kau dah tahu nama. Apa jadi? Cek balik. Apa jadi? Dan sama juga menteri Melayu ke pegawai Melayu ke pengarah Melayu kat Finas ke dekat RTM ke apa semua yang banyak buat tarik dulu. Sekarang apa jadi kau orang? Apa jadi? Tok Mat dah selamat lah. Dia dah settle. Kalau tidak masak juga dia. Kalau dia hidup lagi masak dia. It's not a success story. Adalah. Okay. M. Nasir.
berjaya, sukses, jutawan, Siti Nurhaliza. Tapi masalahnya sekarang, kita tak nak seorang M. Nasir atau Siti Nurhaliza dengan segala khazanah yang telah dihasilkan oleh bangsa Melayu ni sejak zaman Piramli sampai sekarang ni. Sepatutnya ada 100 atau 1000 penyanyi macam M. Nasir, Siti Nurhaliza, harta dia orang. Abang kata itu, betul lah tu. Malaysia aja semua terbalik. Negara luar, artis bagi duit pada kerajaan. Malaysia tak, artis pergi mengemis dekat kerajaan. Kita perlukan kuangan. Gua tak nak 100, 1000. Success story yang kaya melalui menjadi karyawan, baik penyanyi ke filmmaker ke apa. Gua nak 100 macam Yusuf Aslam. Tapi sepatutnya foundation tu, semua tu dibantu. Masa zaman macam mana Datuk Yusof boleh naik kan? Sepatutnya bersaing masa tu ialah kita orang ni semua. UA, abang, kami bapa. Macam tu sepatutnya. Tapi tak, Nasir Jani, dia melawan, buka isu rambut panjang. Pasal isu rambut panjang tu keluar sebab tahun 92, selepas 2 minggu Persatuan Pengarah Filem FPAM ditubuhkan, Program Komiti. Dalam meeting pertama tu, Badun bawa isu. Kenapa HBD, Home Video Distribution, dekat Ceras, dapat 100 siri buat cerita pendekar ke apa, bawa pengarah Hong Kong, stuntman Hong Kong apa semua. Tayang di RTM. Director Hong Kong, pelakon aja ini. Dan kru-kru yang ni lah. Dan HBD punya besar dekat Ceras. Sekarang apa jadi HBD? Hancur. Nampak kan kesan dia? Sebab masa tu peruntukan untuk bidang filem, industri filem apa semualah, TV production, 400 juta. Masa tu. Dan siapa? Kita orang pun dapat tahu bukan masa tu, 400 juta tu. Masa reformasi, bila Anwar dah jatuh, Anwar masa berkempen dia cerita kan. Peruntukan masa saya Menteri Kewangan, peruntukan untuk buat filem, drama, TV 400 juta setahun. Baru itu tahun berapa? 98, 99. Baru terjawab isu HBD. Patut. Masa tu HBD dah mula nak down lah. HBD tahun 90, 91 FPAM tahun 91. Jadi makna masa tu kita tak tahu peruntukan 400 juta. Sudah songlap 400 juta. Buat HBD. Letak nama dia. Cina. Siapa nama? Pasal bininya Cina. Tapi masa tu artis tak tahu, karyawan tak tahu. Yang tahu macam gua itu semua tahu. Tapi kalau gua bising, itu dah jadi dia. Itu ya jadi dia. Sekarang terjawab lah. Itu sebab dia orang tak macam-macam yang gua lalui. Sepatutnya time tu is the peak time lah. Antara umur 35 sampai 45 memang peak time lah berkarya. Tapi asyik gua layan, keluar masuk mahkamah, keluar masuk lokap, masuk jail. Last kali dia hantar gua hospital gila. Gila tak gila? Sekarang gua nak tengok siapa gila. Siapa gila sekarang? Petang tadi dia kena pecat. Lepas tu kecoh. Gua pun malah nak follow. Mahathir. Sebab dia kecoh kan bangsa Melayu. Maaf, tak ada maaf cakap lah. Itulah dia. Betul. Janganlah orang Malaysia. Dia dah, itu tugas siapa Perdana Menteri ni macam pengarah filem. Bajet sumbang kau ni, aku buat apa kau nak buat. Itu pasal dia ingat dia pengarah filem tu, duit banyak. Dan masa tu Petronas tengah keluar minyak. Petronas dimula cari gali oleh masa zaman Hussein On. Kau ingat minyak ni kau cari hari ni, kau grill tu besok keluar ke? Tak ada bro. Mungkin 10 tahun. Pasal kau ingat, tahun 75 masa tu baru start cari. Lepas tu, member gua graduate 77. Ramai member masa tu dapat, tu tak nak join Petronas ke? Masa tu Petronas baru ni. Bayangkan daripada tahun 75, baru dia nak start. Minyak betul-betul keluar,
Hmm. Ha. Mahathir naik aja, minyak pun keluar. Itu yang dia ni, trade industry. Dan yang paling best, ada dua benda. Ini sejarah rakyat kena tahu. Kena tahu benda ni. Orang Melayu kena tahu. Apa bang? Ialah segala apa juga apa orang kata perbelanjaan untung rugi Petronas dan Bank Bumi. Bank Bumi masa tu ditubuhkan zaman Tun Razak. Tun Razak yang tubuh ni. Hmm. Tak perlu dibentangkan di parlimen. Straight to the PM. Tun Razak yang buat tu pasal dia fikir Perdana Menteri mesti orang Melayu. Jadi ini minyak ni kira duit untuk orang Melayu ni, rakyat. Bank Bumi, bank untuk rakyat. Tapi bila Mahathir naik, kes Bank Bumi tahun 83, 2.3 bilion. 2.3 bilion masa tu, tahun 83. Habis, kita sanglap. Masa tu buat kembara seniman jalanan baru 250,000. Itu pun orang kata rasa jadi burst budget. Yalah, gua pakai footage banyak tengok konsert tu aja. Bukan macam filem biasa. Tapi bayangkan masa tu, masa Mahathir Sweet Bank Bumi tu di Hong Kong 2.3 bilion. Kau buat filem masa tu baru 250,000. Ataupun antara 150 ke 250,000. Masa tu lah filem abang ke mekanik ke apa semua. Sekarang nilai dia at least kau mesti ada 1.5 million kan untuk satu picture. Itulah. At least. Dan bayangkan 30 lebih tahun dulu dia ada 2.3 bilion. Dekat Swiss Bank. Okeylah. Sepatutnya itu duit orang Melayu, rakyat, tak payah Melayu, rakyat Malaysia. Duit minyak, Petronas. Tak payah betah di parlimen. Tun Razak dah ni. Tapi kau pilih Perdana Menteri yang ni, pendapat engkau. Dan benda ni kalau orang nak kata, jadi tak. Ingguan Eng pun ada pernah bawa benda ni untuk pasal Petronas. Berapa bilion sejak ditubuhkan, sejak ni. Ada dia bawa, tapi bukan parlimen. Tak salah, dia orang undangan negeri Pulau Pinang rasanya. Sebelum menang 2018. Ada. Ada. Kau bayang. Jadi kalau kita kaji balik, kan, tak payahlah kita nak pening kepala nak ni kan. Punca dia Mahathir, itu je. Yang kalau kau boleh tukar Mahathir, itu satu cerita. Kalau tak boleh, kalau katalah dia mati sekarang ni. Tengah kita bercerita dia mati kan. What will happen? Sebab yang sekarang ni yang jadi masalah ialah Mahathirism. Mahathirism. Ideologi, pemikiran Mahathir. Dan pemikiran ini bukan setakat orang Melayu, semua bangsa Malaysia. Ini kena ubah. Dan masanya cantik lah. Mahathirism tu apa bang? Definisi dia bang? Mahathir lah. Ideologi Mahathir macam duit is everything. Kau cari duit apa pun kau mesti jadi kaya. Tak kisahlah macam mana. Najib kan dah bukti kan. Kan dia kata yang ajar saya ni pun ni apa, saya belajar daripada Mahathir. Nampak? Kalau kau perlu buat rasuah pun buatlah. Itu ada. Jadi mana kau all the bad side of being a leader lah. Itu je. Mahathirism ni is about exploiting. Kau bayangkan kau naik jadi Perdana Menteri, you have 2 gold mine. Satu Petronas, satu Bank Bumi. Tak payah ni, report straight to you. Tak payah betang di parlimen. Sekarang satu dah kata kan, 83. Bank Bumi terus tak recover sampai sekarang. 3 Petronas je. Jadi, it's a matter macam orang kata, how the leader spend the money. Macam mana dia menggunakan khazanah negara, duit negara untuk rakyat, macam mana dia guna. Sekarang, itu tadi ada podcast lah. Dia fail. Kau nak nafikan ke kes anak dia yang kapalan? Kau nak nafikan ke kes Bank Bumi? Kau nak nafikan apa lagi kes? Banyaklah.
pewaja. Itu baru kes bisnes. Belum lagi kes yang memali yang melibatkan nyawa manusia, ideologi. Bank negara punya hilang. Dia dua, ekonomi dengan sosial. Dan agama, tiga. Daripada aspek agama, apa yang kau dah buat pada Islam, semua fail. Budaya, habis. Sedangkan sepatutnya kau nak bentuk rakyat, TV is the best lah untuk membentuk rakyat. Jadi Mahathir dah bentuk rakyat dengan pemikiran dia. Itu pasal rakyat macam, itu pasal kalau tengok semua, I don't know lah. I don't know what to don't know. Kau faham tu? I don't know what to don't know. Pasal benda ni, in the first place, langkah pertama Mahathir tu menjadi Perdana Menteri, nawaitu dia tak ikhlas, tak jujur pada bangsa dia, pada rakyat dia. Kalau dia jujur, he got all the power apa semua, dia boleh. Ada ke masa abang dengan abang itu kau pergi jumpa dia? Adalah dalam buku ni ada ni. Kita orang pergi jumpa sebelum dia menang pilihan raya. Sebelum menang 2018. Dan kita jumpa pasal kita nak cakap dengan dia, nak kasih tahu dia yang bila kau menang nanti, settlekan isu cetak rompak. Jadi ada gambar, semua ada. Nanti beli buku semua ada dalam. Jadi kita pergi jumpa dia bukan masa tu dia dah menang, tak, sebelum dia menang. Tetap masa kita pergi itu 16 Januari. 16 Januari 2018. 15 Januari. Apa katanya pada apa katanya pada abang pada masa tu mengenai isu cetak rompak dan sebagainya? Buku saya pun kena cetak rompak juga. Itu cakap kita, yalah. Tapi kalau tak ada cetak rompak, kerajaan dapat apa? Hampa semualah yang ni untung. Ada ke bakal Perdana Menteri ataupun bekas Perdana Menteri cakap macam tu? Dia boleh kata apa kerajaan dapat? Dia tak nampak benda ni. Ataupun kalau dia nampak, kalau dia nampak pun kan, dia akan nampak benda ni mengancam dia lebih daripada menguntungkannya. Dia nampak main power, song, filem, penyanyi, pelakon, rancangan TV. Orang kaya dalam dunia. Kau boleh ubah mindset rakyat. Contoh, I'm talking about experience. Masa gua tahun 60-an gua sekolah rendah tu kan, TV belum ada. 63 gua ada. Masa tu kan radio ada satu rancangan Kebun Pak Awang. Dia pukul 7.30 malam lepas maghrib sampai pukul 8 malam. Tiap hari. Melainkan hujung minggu je. Kebun Pak Awang. Kebun Pak Awang. Pasal masa tu kita memang Tengku paling best tu Razak lah, dah nampak Malaysia ni, Melaya ni tanah dia untuk pertanian, bukan industri. Itu pasal dia siang-siang dah set rakyat supaya sayang kebun, buat ni. Nampak? Dah set. Mass media itu aja guna mass media. Jangan kita lah. Perang-perang ni semua last resort lah. Even Hitler begitu punya ni pun dia gunakan mass media juga. Propaganda. Kau set kepala otak orang. Macam contoh filem yang latest, Fast and Furious tu. Yang latest yang pasal Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Ya. Kan dia cerita pasal virus. Filem tu buat syuting 2018. AI, Artificial Intelligence, taruk tu apa semua. Nampak? Dia dah program, 3 orang tak tahu. So the same thing juga, Mahathir gunakan
TV masa tu bukan nak ni tak untuk naikkan dia. Semarak. Buat semarak, ingat dulu semarak. Ha. Dia bagi itu bajet dia kepada Kementerian Penerangan, Tok Mat. Apa-apa. Habis dia tutup yang Kasafuri tu dengan ni bendera. Gila lah itu semua. Peruntukan tu untuk karyawan. Jadi di sinilah semua hilang akal bila dapat duit banyak. Memang betul masa tu bayangkan kalau kau jadi Perdana Menteri pun naik aja kau bilion kau ada daripada Bank Bumi, kau dah songlap setiap kau dah store away, kau dapat lagi bilion daripada Petronas, tak hari keluar. Oi, tu sebut apa je? Nak buat apa? Twin Tower. Buat. Macam pengarah lah. Kalau gua ada bajet besar kan, apa gua nak ni? Set kan. Gua nak set ni. Ya, macam ni apa Bandar Melaka tu dulu zaman para Maswara. Buat. Pasal gua nak macam tu. Pasal gua pengarah, gua nak filem gua macam ni lah Mahathir. Dia bukan mengarah, dia perangan dia pengarah filem agaknya. Tapi rasanya itulah dia. Jadi kalau tengok balik kan, kalau kita kaji balik kan, jawapan dia tak. I believe setiap apa yang ini kan berlaku lah kan, politically ke apa ke socially ke economically ke apa semua, dia mesti ada punca, mesti ada starting point, mesti ada. So sekarang masalah kita semua masalah bangsa kita. Masalah ni maknanya merangkumi semualah, bukan setakat seni budaya je. The whole thing yang melibatkan bangsa Melayu ni kan, sekarang ni punca jadi macam ni bukan success story, ialah pemimpin. Punca dia pemimpin, punca dia Mahathir. Okey, kita pakai akal logik kan. Sekarang ni kau nak buka the whole thing. Sebelum tu bila Tun Razak meninggal, lepas tu Hussein On naik. Hussein On tak kacau pun, dia carry on aja. Tapi tak lama. Kan dia terpaksa, tak tahulah back story dia apa kan. Last dia tak sampai ni. Mahathir kudita dia, topper dia. Naik aja terus dia tukar. Naik aja dia terus dia tukar. So kalau kita kaji tu, daripada dah cantik 5 tahun dah masuk 10 tahun dah, memang nak dah cantik lah tu. Malaysia akan jadi okey. Agro tourism ke agriculture, pasal tiba-tiba dia naik, tukar. Malaysia Incorporated, industrialization apa semua. Kau senang aja. Kau senang aja. Study balik. Okey. Negara yang industri. Kalau Europe kau nampak Jerman lah. Good example. Lepas tu Jepun. Apa benda yang dia orang? Dia orang ada iron ore. Kita ada iron ore ke? That is the basic thing. Kau nak jadi negara yang industrial nation, you must have iron ore. Yang kau ada lumpur untuk tanam padi, untuk bertani. Dia bukan jadahnya kau pergi buat industri. Tengok Thailand. Kalau buat pun bukanlah industri gila babi macam apa jadi pewaja. Because you don't have iron ore. Dia terpaksa import. Import pula tu. Turun kat mana Sungai Petani factory dia. Tapi yang dia turun dekat ni port Terengganu ke apa ke. Travel pula tu bawa ke Sungai Petani. Apa ni? Tapi kalau kita orang dah nampak benda-benda tu, tapi berapa orang kita yang boleh ni? Kalau nak buat kita tu melalui filem ke apa ke kan, memang dah ada tujuan tu, tetapi dikacau. Mungkin dia tahu. Mungkin rejim Mahathir ni tahu. Dia tahu the power of ni. Contoh Kembara cukup lah. I never expect sebelum Kembara yang ada band kita setakat yang lain main di sekolah yang betul-betul rock and blues kan security. Selepas Kembara dengar enggak? Nampak? Kesan daripada filem, kesan filem tu. Dan kesan yang paling dahsyat yang gua sendiri tak sangka, yang scene yang ending towards the end tu, Kembara. Lepas konsert, besok paginya tu M. Nasir datang, balik ke rumah tengok dah roboh apa semua, tengok Pian dah mati, kena empak dengan tu.
Lepas tu dia angkat pian. Masa angkat pian, background dekat tembok graffiti tulis mana hilangnya 2.7 bilion. Tahu? Bayang 30 tahun dulu gua dah. Sekarang benda tu terakam. Pasal kita establish kawan tak pian tu dia tulis tajak, graffiti apa semua. Jadi ending dia gua masa tu tengah dengan kawan semua member. Why not masuk kan? Tapi kita tak nak lah letak 2.3 bilion yang kes bank bumi. Kita tambah lah. Rupanya Dia sekarang. itu yang pentingnya. Kembali itu pasal kadang kalau fikirkan balik bukan nak kata apa. Pada gua buatlah sesuatu yang boleh meninggalkan. Itu pasal macam bila kita bercerita jadi baru sedar. Oh betul lah. Pasal filem. Nampak kesan filem. Yeah. Music. Search meletup daripada Kembara Seniman Jalanan KSJ. Orang mula sedar tentang Cetak Rompak daripada filem Kembara Seniman Jalanan Scene yang itu tak. Kenapa itu yang tetap bukan M. Nasir? Kenapa bang? Boleh abang jawab tu dulu. Kau pegarang kan? Actually kan masa tu last scene tu semua ada tau. Siapa? Ada yang dalam tuan kamera, ada yang belakang, ada. Masa tu kita orang bersemangat tau. Macam kita tahu ini musuh kita. Kita kena lawan. Jadi pada gua tak tahu. Rupanya jawapan tu hanya dapat sekarang. Masa tu gua hanya fikir satu aja. Okey, Nasir, M. Nasir, watak bujang dah settle dia punya ni. So, dia nak ni. Lepas tu Cina tu kejar dia dengan ni. Itu kena selamatkan. Kau tak boleh letak M. Nasir ke Dr. Sam ke Ramli Sarip ke atau Dr. Sam ke. Kau nampak itu. Pasal dalam kita image kan, image. Itu kan nampak. Nama pun Blues Gang kan. Jadi gua gunakan itu. Tetapi sekarang baru terjawab kenapa. Masa tu just tak ada sebab yang kreatif ke, sebab yang agenda ke apa, tak ada. It's just macam semua we are fighting a cause. Nak lawan ni. Kan lepas filem Kembara lah baru ada Battle of the Band kempen ni apa Cetak Rompak, semua orang start bercerita Cetak Rompak. Dan kalau baca buku ni lepas filem Kembara antara tahun 90 hingga 94 ke 95, masa tu search pun start naik, Wing, Left Handed, masa tu album original banyak jual. Ada kesan dia pasal buku ni I did my research lah, senang cerita. Pasal gua tak tahu apa hal kita orang ni terlampau offset. Original jual tu pirate 10 kali kata. Kalau 300,000 juta. Yes. Bayangkan time tu, masa tu walaupun okeylah Wings ke search meletup 250,000 kan, banyak Ella sampai even Raihan pun. Tapi yang sebenar masa tu agaman kaset dan lepas tu peralihan antara kaset ke CD yang semua kan 90s. Actually one original ada 10 lagi. 20 masa tu 20. Jadi kau kali kalau Wings jual 200,000, kau kali tiap satu juta. Jadi sampai kita di kerajaan dah bentukkan pemikiran karyawan ni macam nak sebut kalau kita buat lagu sekarang ni kita boleh dapat 20 juta macam takut. Macam kita tak yakin yang kita. Ya sebenarnya itulah dia. Nampak? Itu kalau muzik lah. Lebih detail kalau muzik macam apa yang Abang Ito ada cakap lah. Banyak lah semua. Pasal kau tahulah in a way benda tu. Kalau filem lah yang kau nampak filem dia filem balik masalah actually kita ni Allah Akbar sama juga macam penyanyi lah. We have a lot of good singers, good bands, and then English boleh sama juga. Kita pengarah filem kita budak-budak baru ke atau ni tak kira Cina ke Melayu ke apa ke kan, ideologi kita boleh susun tak apa, tapi kepakaran tu semua ada. Tetapi management pula. Management pula. Selain pada Cetak Rompak, DVD, CD,
Sebenarnya cerita kompak, management pasal filem ni, muzik belum ada. Dia punya padanan macam Finas ke apa, filem dah ada. Tapi orang yang diamanahkan untuk dia jadi political dumping ground lah. Macam kau menang tapi dah tak ada ni kan, tapi kau support aku, okey lah. Kau jadi ni. Dan bila jadi pengurusi ke apa, tu yang jadi macam, I'm not talking about the new one pasal belum tested lagi. Yang dulu-dulu. Tengok, masa Azalina jadi pengurusi. Apa jadi? Mat Ilham dapat projek buat film school dekat Johor apa. Apa jadi? Check dah. Report card. Pasal masa tu tak tahu mana nak tendangkan si Azalina ni, hantar dia jadi pengurusi. Berapa bulan aja. So itu apa? Mahathir, ideologi Mahathir macam kau pandai bodek atau kau pelik satu aja Malaysia ni. Satu tadi macam negara lain artis bagi duit pada kerajaan, kita artis pergi mengemis dekat kerajaan. Kat sini gua tak pernah lah dengar macam ni apa board of director film American Film Institute ke apa, selain daripada tu dia juga ketua pemuda Republican Illinois. You get me? Yeah. Allah sengkit lah kau ni. Sengkit. Aku tak boleh you know. Apa ni? Itu yang dia, this is part of Mahathiriism. Dia juga sendiri cakap, mesti ada tongkat. This is one form of tongkat. Jadi sedang nanti kalau apa projek. Sama juga. Gua tak tahulah, tapi orang lah nak sebut, tapi ramai yang macam pernah yang ni yang tak sangka-sangka tiba dapat datuk kata. Masa tu dia politician. Menang pilihan raya, baru nak jadi ini ahli Dewan Undangan Negeri. Terus kena bagi datuk. Tak boleh bang, pasal nanti dalam mesyuarat takkan orang lain semua datuk, nama saya panggil Ahmad ya. Mesti ada datuk. Kau bayar. Ini bukan rekaan lah. Ini bukan rekaan. Kalau gua buat skrip pun, stand by it. Yang betul. Betul. So, bisa ada teruk mindset ni, walaupun bunyi dia kelakar. Itu pasal Muhammad Khalid kelakarkan aja. Itu pasal Piramli kelakarkan aja. Pasal ujung-ujungnya tak boleh serius. Pasal dah memang I don't know what to do no. Macam mana kau nak cakap manusia? Macam mana kau nak cakap? Kau kasih tahu abang sekarang. Macam mana kau? Tapi balik-balik kita sebagai orang yang waraskan dan adalah kita pegangan agama kita tu ada, kita respect juga pasal kita fikir kalau aku pula dalam kedudukan dia orang macam mana kan. Jadi kita bagi benefit of the doubt. Tetapi benefit of the doubt tu only can be given after we check your report card. So, yang report card fail. Politician yang segenerasi dengan gua fail. Tapi yang bidang lain berapa ramai yang ni kelakar lah. Macam okey masa Rahim Tamcik. Rahim Tamcik pun tak jauh beza. Umur dia sekarang 69, 70 macam tu lah. Dia Ketua Menteri Melaka. Umur 32 tahun ke 34 tahun naik jadi ni. Kau bayangkan. Nak duit banyak Melaka. Hilang akal dapat duit apa ni. Last. Ketua Menteri bawa Ferrari ke? Sepatutnya itu Jamal Abilah bawa Ferrari pasal tak ada cetak rompak. Kaset dia jual berjuta, 10 juta, apa nak dikata. Jamal album dia jual 200 juta. Dia orang ni yang patut bawa Ferrari, bukan politician. Politician kau jual apa? Betul. Kau jual Elio aja. Lepas tu balas lah nak cakap tapi. And on top of that, macam cakap tadi, you are not voted. You are voted by the people. Kita ni not voted. Tapi sumbangan kita. You, politician, you are voted. That means voted tu makna kuli. Jadilah kuli. Khidmat lah kepada kita.
macam kita karyawan, kita buat kerja kita, work kita apa semua, kita bukan berkuli dengan sesiapa, tak ada macam apa cakap, tak ada orang pilih aku, undi aku, dah jadi kau jadi pengarah filem. Itu kau jadi. Tak? Aku pun tak minta undi kau orang. Pernah kita orang minta undi. Pilih aku jadi pengarah filem. Tak ada. Salah, the whole thing, orang kata, ini antropologis lah boleh, dia sebab ke siapa yang pakar-pakar antropologi, yang social science ni kan, boleh kaji benda ni. Maknanya, pemesongan pemikiran. Dia pesongkan. Pemesongan tu dibuat secara subtle. Kalau di lepas tu create. Lagi satu macam, artis ni, masa zaman Mahathir, dia tak pandang tau. Dia tak taruh lah. Sebab apa? Salah artis juga kalau nak fikirkan. Kita tak berani nak melawan. Dia gunakan artis untuk divert. Divert kepada apa bang? Isu-isu macam HBD bila Bandul keluarkan isu tu masa mesyuarat tadi abang cerita tadi, lepas tu terhenti kan. FDM ditubuhkan tahun 1992. Dalam mesyuarat yang pertama tu, Februari tu, mesyuarat pertama, komiti Bandul bawa ni pasal HBD tadi. Jadi sudah kecoh. Persatuan FDM masa tu Presiden ni interimnya apa? Sementara tak salah apa dia? Kan? Tak remember. Wadi muda tak kisahlah, tapi yang best tu bila Bandul bawa isu tu, dah bising lah producer tu, bising lah ramai arwah Kak Julie Dahlan, ramai lah Iban Yusof semua bising. 2 hari ke 2 minggu lepas tu tiba-tiba keluar pagi tu orang tweet semua surat khabar artis lelaki berambut panjang tak dibenarkan keluar muncul di RTM. Sebab bila lepas tu dekat setahun sampailah last kali potong rambut tu kan, duduk tiap hari cerita pasal isu rambut. Orang lupa HBD. Divert attention ke situ. So takkan gua nak diam. Ramai yang masa tu mungkin tahu tetapi tak berani nak. Gua bukan kata gua berani, tapi pada gua tak betul lah beb, mana boleh. Gua tak betul lah. Ini bidang gua, tempat gua cari makan, mana. Aduh, itu yang keluar berkarya lagu Wings kena tu, itu yang keluar Bazooka Penaka, Satellite Walker. Takkan kau nak marah aku? Aku berkarya, aku tulis lirik, aku buat drama, aku buat ni, itu buat lagu. Siapa yang melawan lagu-lagu? Jadi masa tu kalau nak ikutkan dalam konteks rebel melawan, kalau muzik rasanya itu, kalau filem rasanya wah, yang lain ada masa tu, tetapi ada tu separuh support lagi belakang aja. Gua pun tak boleh paksa. Pasal ini piuk nasi. I choose it. I want to fight. Because I got nothing to lose. Because to me, benda ni tak betul. Itu pasal gua fight. Walaupun gua terpaksa memang nak tahu perih-perih dia tu, kena cari bukunya lah. Berada kita mesti terus hidup. Semua ada cerita dalam. Macam mana gua survive, macam mana rejim. Saya akan dapatkan buku-buku tu as soon as possible. Yeah. And then apa tadi? Dia dah dalam ramai-ramai karyawan. Jadi dah nampak yang ada yang melawan. Ada situ yang dia Rejim Mahathir ni cuba nak cantas. Itu yang kes Chris kena tangkap ganja dekat Sungai apa semua. I'm supposed to be in the van. Ingat tak kena tangkap ganja? Saya lupa dah. Chris. Lagu Cendrawasih. Oh, kumpulan Chris. Okey, saya ingat. Lupa dah. Abang sepatutnya dalam van tu. Nak pergi ada konsert di Alostar besok konsert tu, tapi malam ni kita orang dah bertolak. Last minute gua tukar pasal Ali Bakar sudah bising
Ali Bakar masa tu dekat studio dekat Sri Hartemas edit feature sudah telefon gua. Lu kena datang ni nak edit ni pasal sebelum tu hujung minggu tu sebelum tu kita orang shoot ni konsert Double Trouble search dengan Wing dekat Kuantan. Abang shoot footage. Jadi Ali Bakar tahulah. Lu kena datang edit ni. Lama gua kata okey tak apa. Jadi budak-budak orang pergi lagi pun bukan nak ambil sound ke apa, just stop footage. Jadi gua ada orang ni lah pergi sendirilah, tapi gua ni ada seorang tu sutek makeup artist tu, tapi dia minat kamera. Jadi gua kata gua ambil pakai handycam lah. Handycam. Pakai handycam je. Handycam masa tu pasal stop footage. Ya. Pergi malam lah. Pukul 9 dia orang pun start bertolak pergi ke ni konon ke Alostar. Abang pun pergi ready. Sampai pagi editing balik sampai rumah dalam pukul 8 macam tu dapat phone call daripada polis Tapah kasi tahu yang budak-budak kes dah kena tahan. Dia call abang pula. Abang pula yang dia orang call. Itulah dia semua dah set up pasal tak dapat dia. Itulah dia. Apa kata apa hal pula? Tak, budak-budak ni kata Cik Nasir manager Chris. Yalah, suka tinggal lah manager ke apa ke. Yang best tu, gua tak tahu ada benda, ada masa tu plastik, ganja dalam plastik kan. RM10 satu paket tu kan, plastik tu. RM10 lama benda zaman tu. Dalam satu paket RM10, dia ada 49 paket. Kalau 50, jadi maknanya RM500 lah kan. Bayangkan budak-budak Chris pun masa tu bukan ada duit masa tu. Itulah nampak sangat dia gunakan driver tu. Dan driver tu pun dah meninggal lah. Muda lagi lah. Jadi the whole thing was a lot of setup pasal I think I'm too vocal benda tu dan gua tak peduli. Gua macam kalau yang lain tak nak support gua pun pada gua tak apalah. Gua lawan seorang lah. Pasal pada gua what I'm fighting is right. Maybe now tak ramai yang nampak masa itulah. Dan kalau menyokong pun tak berani ke depan. Tak apa. At least seorang kena buat. Go forward. So, I take the responsibility lah. Ada regrets bang sekarang? Adalah. Pasal tu ni macam adalah hikmah dia yang kita pun terlalu personal lah. It's more spiritual yang ada hikmah. Yang abang tahu sekarang ni it was the right thing to do Tak ada jalan lain lagi dah. Masa tu ke atau sekarang? Masa tu kan? I mean zaman sekarang ni abang fikir balik kalau masa tu it was the right thing to do. Back then itulah langkah yang abang kena buat. Jalan lain mungkin ada lah. Sekarang with hindsight semua orang expert. Memang. Itu pasal abang kata yang berani semua tahu jalan itu kau kena melawan. Tapi senang cerita lah, pernah masa jumpa Tok Mat tu di Finas pasal isu rambut tu dah kecoh apa semua jumpa. Sebelum masuk program apa Ramli punya apa tu nak jumpa Tok Mat ni. Semua producer Ibn Yusuf, Aslam yang lain semua kita kena fight benda ni. Okey. Abah Kak Juli Dalan, ramailah semua producer. Tapi kau tahu cara dia cakap tu ialah memang kita kena lawan habis-habisan. Tapi dia orang pun ada dia punya masa tu ada yang dah mula dapat siri apa semua TV siri dan ada tu baru buka company nak dapat. Jadi mungkinlah pada gua mungkin indirectly dia kata kita orang support lu lagi belakang kita. So gua fikir ya why not. And senang cerita aku nanti terus lah bukan nak cakap apa macam gua kata kalau tengok balik itu punya tu kan itu kata kalau nak ikut kan dia tak perlu pun lawan Cik Tak Kompak ni. Ya. Betul. Dia nak orang kaya. Tapi kenapa? Dan gua pun sama juga. Kenapa? In the first place, I'm not a singer lah yang gua nak lawan cuci rambut. Aku pengarah filem lah. Aku rambut panjang ke, aku botak ke, it doesn't affect. Tapi kenapa gua lawan? Jadi pada gua, mudah aja. Siapa yang faham,
dia akan tahu apa yang kau buat. Ya. Pasal kita nak kasih terang dengan semua orang bukan senang. Tak boleh orang I tak think faham. it's best. Jadi kau nampaklah siapa yang faham dan tahu, adik support kau sampai sekarang. These are my true brothers and my sisters. Correct. Kau tak nak mention name lah. They know themselves better. So it's not, orang kata macam, it's part of the journey lah. It's part of the journey lah di Malaysia. Dan it's part of the journey dan it will go into the pop culture punya sejarah lah. Yes. Yes. Betul. Ini pop culture. Betul. Dan pop culture tu bukan kecil, memang besar. Satu benda yang sebahagian daripada negara punya benda kan. Pop culture is the thing. Bila ada electricity, pop culture Yeah. belum tu apa kau ada Beethoven, Paul, Symphony. Ya. Setahun sekali je boleh dengar lagu-lagu dia. Bila ada current aja. Setiap malam aku nak dengar, kau dengar lah. Kau puas. Gitar daripada Alok Gatri kan lah. Daripada gitar kosong, daripada apa. Alah. Kita tahu kapuk Blues band siapa yang 29 lagu tu? Apa? Yang he sold his soul to the devil. Semua jam kan? Ada apa? Kan masa tu kita ni kan? Allahu Akbar. Okey, mana? Dia akan datang kejap lagi tu. Tadi abang cakap dulu abang tak tahu yang pasal kenapa itu. Sekarang ni dah tahu jawapan dia. Sekali lagi bang, jawapan dia sekarang ni apa bang? Kenapa itu tu tadi? Because we feel that it's not right dan kita faham punca dia. Punca dia ialah kepala. Mana kepala dia? Mahathir. Jadi that's why kita fight. Kita fight because we believe that everything, apa pun negara tu jadi maju kalau pemimpin dia berfikiran dia each nation is being designed according to the head of the PM lah. Betul, macam pengarah filem lah, shot tu sebiji macam pengarah filem. Apa statement kau nak sampaikan, macam mana kau nak buat filem kau ni, bentuk dia macam mana. Sama juga negara, apa kau nak bentukkan, kau nak jadikan pelakon ni, kau ni watak kau ni jalan Gusta ke belakang aja. Sama juga Mahathir, rakyat aku nak bentukkan begini, bodoh aja, terima aja. Apa tak aku dekat TV. Ni 22 tahun dia pemerintah, out of 22 tahun tu gua rasa tolak apa semua. 18 ke 20 tahun tiap-tiap malam rakyat Malaysia sampai muntah belelah lah tengok dia. Takkan tak ni. Kau boleh tanya diri kau sendirilah. Kau membesar zaman Mahathir. Betul. Kau tanya diri kau sendiri. Lepas dapat abang punya input kan, start guna abang punya input tu kan, and then compare. Masa aku umur 17 Mahathir ini, aku ini. Masa tu pop culture, lagu apa, band apa, music macam mana, filem macam mana. Tengok. And then dalam tu tertimbullah watak-watak macam gua, macam itu untuk dijadikan reference. Itu aja. Dan gua cakap with due respect to MNC apa semua. Dia contoh kalau kau play safe, itu dia punya report card kan. So, I don't want to choose that. Bukan pasal gua pandang rendah. No. It's the choice. The choice we have to make. Itu aja. Tak ada. With due respect. No. Tak ada hal. Respect dia. Kita semua respect each other. We inspire each other. Itu pasal yang kepanasan buntut para politician. We inspire each other. Macam kalau kau tengok. Sorry. Kau tengok isu cetak bomba ni.
because we inspire each other. Itu pasal climax dia masa yang tadi abang cerita antara tahun 91 ke 90 sampai 94 sale original. Pasal masa tu semua inspired. Kan nampak? We inspire each other. Kita tahu ini musuh kita. Tetapi towards the 90s dalam filem pula kan. Ini yang membesar zaman Mahathir, berkarya start picking up zaman Mahathir, filmmaker. Kau boleh ambil hero kau yang jual CD cetak rompak sebagai hero dalam filem kau. Arwah Yasmin Ahmad buat filem Sepet hero dia budak Cina jual ni. Kita ni macam nak mampus lawan cetak rompak, yang kau angkat dia jadi, tak ada orang lain ke kau nak angkat dia jadi hero? Budak jual burger pun kau boleh angkat jadi hero. Jadi kau menjustifikasikan betul lah. Buat Lanun ni semua bangsa Cina. Daripada Tokyo dia sampai yang menjual. Pada gua itu aja yang sumbangan yang Yasmin dah buat melalui filem Sepet itu. Menyedarkan karyawan kita dan juga politician kita yang sebenarnya ini dia isu dia. Dia tak rompak ni dia dah kontrol. Sampai jual pun dia lah. Itu aja. Tapi pada gua it's not the right thing to do lah. Sama juga macam kau kata begitu kau cakap yang pergi jumpa Mahathir yang baru ni kan town hall tu yang dia kata cetak rompak. Buku saya pun kena cetak rompak. Sama lah kategori tu. So you are losers, man. Ya. Tapi tinggal dia dah arwah Yasmin. Jadi kita tak tahu atas sebab apa yang dia letak watak tu. Saya dah lupa dah watak dia. Watak dia tu penjual CD cetak rompak rompak bercinta dengan budak perempuan Melayu Amani tu, Sharifah Amani. Okey, wow. Wow. Ni ada nama itu dia. And dia tak nampak yang masalah ni yang sebenar telah merampas kekayaan hak orang. Dan kau naik pula. Pada dia normal tu. Mana boleh? Kenapa jadi macam tu? Konsep dia kenapa? Pasal dia dibesar, dia dibentuk pemikirannya. Yasmin Ahmad pun dia my generation juga. Dia junior gua berapa tahun aja tu. Tapi dia belajar. Dia budak Melaka juga. Sekolah St. David High School Melaka. Sebelum tu. Malah kau nak cerita lah. Dia dah arwah lah kan. Ya. Tadi saya nak cakap. Saya umur 51 bang. Pada saya umur 20 dulu tu. Bangsa Melayu. Paling busuk dikenali sebagai orang malas je. Orang malas lah. Pemalas. Tapi sekarang ni di ketika umur saya 51 lewat 40-an ni, bangsa saya bukan je orang malas. Tapi perasuah, pemakan rasuah, irrational, tak boleh mengurus. Dia punya branding buruk tu dah semakin menjadi-jadi dah. Jadi apabila saya ingin memperjuangkan hak kita sebagai penggiat, orang akan cepat branding. Oh, itu Melayu. Dia tu mesti apa yang dia buat tu bukan untuk menjuangkan penggiat, tetapi untuk dia dapat makan rasuah. Dia main sentimen tu je, habis saya pun tewas. Punca dia, kenapa jadi macam tu? Balik-balik benda ni dah disemai sejak zaman Mahathir. So inilah sekarang ni selepas 20 tahun, walaupun dia dah keluar masuk apa semua, benda tu dah berapa juta budak Melayu yang sebaya engkau yang membesar zaman tu, tiap malam tengok Mahathir, semua Mahathir is the apa nak salahkan dia orang, kau nak salahkan dia orang pun tak boleh. Yang penting sekarang penerangan punca dia. Dan kita mesti ubah. Tahu aja punca, lepas tu kita tak nak ubah, sama je kan. Ya, betul. Dan sekarang masanya untuk mengubah tu cantik pasal sekarang semua stand still. Sekarang katakanlah kau jadi menteri penerangan. Inilah time kau ubah radio station, main semua lagu kita, berapa banyak lagu. Daripada zaman Piramid, Pop Ye Ye, sampai zaman Blues Gang, sampai zaman Sweet Charity, sampai rock. Kau tak suka sebut rock kapak? Mana ada dalam dunia rock kapak?
Great It's betul. Ya. Jangan nak mengarut. Ya betul. Orang ini kan pandai bagi gelaran. So, ubah kita banyak lagu. Bila lagu tu balik-balik TV station dan radio station will play very important part untuk mengubah mindset yang telah dikotori ataupun dah diindoctrinate oleh rejim Mahathir. Banyak lagu-lagu yang bersemangat apa semua. Janganlah kau main lagu UMNO yang budak kecil main, tapi lagu tu sendiri dah down lah. Kau ajar budak-budak, kau ajar anak-anak kita kecil. Budak tu belum pakai balil lagi, kau dah ajar dia nyanyi. Tengok tanah air tergadai. Kepala bana, apa buatlah lirik yang ya Allah, gua tak faham. Itu gua tak faham. Saya tak boleh angkat juga lirik lagu tu. Itu jadi UMNO. Itu jadi Melayu. Dia kesan dia dahsyat tau. Betul. Betul. Kesan dia dahsyat. Betul. Nak cakap apa? Kesan lagu ni pasal dia. Makanan jiwa tu. Jiwa ni dahsyat. Kau tak nampak. Penumbuk kau nampak. Ya. Kau nak bunuh orang kau nampak. Betul. Tapi jiwa kenapa kau nak bunuh dia? Itu yang... Bang. Okey, ni kalau klise tak tahu lah. Bukan nak tunjuk pandai. Macam mana Nasir Jani boleh jadi Nasir Jani ni? Apa abang baca? Macam mana abang dibesarkan? Yang boleh membentuk pemikiran macam ni bang? Sorry. Biar saya rewind sikit lagi. Abang buat cerita 85 lebih kurang. Dua-dua tu yang kembaran saya tengok kat wayang, pakai baju sekolah. Rozana Cinta 87 saya tengok kat wayang, dah habis sekolah. Dan sebelum tu 81 ada cerita Ribut Barat. Ribut Barat ni ceritanya Yusof Haslam, Maria Arsyad belajar di luar negara, balik Melaya, terus jadi orang kaya, rumah banglo, kereta besar, ada piano macam-macam. Kaya terus bawa balik sekolah. Ada satu scene ni, okey abang ini saya cerita kat abang sikit. Ada satu scene ni, Maria Arsyad berselingkuh, beraffair dengan Hil Amir. Di rumah Yusof Haslam sendiri. Lepas tu dia kena serang dengan pencegah rasuah dia lah, bawa polis semua. Oh, ini kerja korang ya. Yang lebay dengan tukang attack tu lah. Lepas tu Maria Arsyad bangun. Hey, salah ke kami nak enjoy? Di barat mereka bebas bergaul lelaki dan wanita. So dan Ribut Barat ni Saleh Ghani yang buat cerita Seri Mersing tu. So 20 tahun kemudian dia buat cerita Ribut Barat. Kononnya macam realism sangat lah. I mean that was the spirit back then. Lepas tu ada at peak pun ada series of esok untuk siapa lah. Tiada esok bagimu bla 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 bla. And then in 85, within that 5 years period je, tiba-tiba datang satu kutu Kembara Seniman Jalanan. Kembara Seniman Jalanan. Tak ke terkejut umat Melayu generasi tu. Oi, boleh buat cerita macam ni rupanya. Tak payah buat macam orang balik daripada luar negara terus ada kereta besar, rumah besar. So jadi itulah tu. Bila saya tanya tadi tu, apa yang buat Nasir Jani jadi Nasir Jani ialah kerana orang tak buat cerita macam tu bang pada fikiran tu. Orang tak jadi rebel pasal tu. Orang Melayu pernah jadi rebel mungkin masa time Hussein Hanif je. Tiba-tiba Hang Jebat pula diangkat jadi hero. Patutnya hang tu lah. Jadi bang. Alah, keras tak bang? Bang. Abang dengar tak? Abang dengar tak? Okay.